السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Talbis Iblis terhadap ulama di bawah tajuk Talbis Iblis terhadap para penasihat, para pencerita kisah-kisah dongeng. Kitab yang disusun oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullahu taala. Orang-orang yang menjadi advisor ataupun para penasihat pada zaman dahulu, mereka ini berstatus ulama dan fuqaha. Imam Ibn Jauzi dia cerita kepada kita, zaman dulu yang duk jadi advisor ni tuan-tuan, advisor kepada istana khalifah, istana pemerintah pada zaman dulu adalah ulama dan fuqaha. Macam kita sekarang lah kan, ada macam-macam advisor, penasihat. Kadang-kadang yang dilantik sebagai advisor tu memang kita kagum ilmu mereka, pengalaman, kepakaran mereka. Ada juga yang dilantik sebagai advisor, kita pula yang garu kepala kan, biar betul ni orang macam ni dia dilantik sebagai advisor, kita pun pening. Apa kriteria orang-orang yang macam ni dilantik sebagai penasihat? Tak apalah, itu cerita politik. Tapi realiti dalam masyarakat kita macam tu. Ada yang dilantik itu memang kita kagum kan, memang diakui oleh rakyat jelata, yang diakui oleh semua pakar-pakar terlibat, kata yang ni betul, kami kenal, mereka ni pakar dalam bidang mereka, kami pun sama-sama mengenali mereka, sama-sama belajar, sama-sama dalam jawatan kuasa dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita tidak boleh mengenepikan pandangan masyarakat yang merasa hairan dengan perlantikan individu-individu tertentu. Maka Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala dia menceritakan bahawa memang pada zaman dahulu para advisor ini ataupun penasihat ini kebanyakannya adalah status mereka adalah ulama, fuqaha. Okay. Dan antara yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi, dia kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mendatangi majlis Ubaid bin Umair, dan dia kata bahawa Umair bin Abdul Aziz juga dia biasa pergi ke majlis yang mana majlis itu dihadiri oleh orang yang menjadi pendakwah ataupun penceramah yang membawa cerita-cerita. Kemudiannya lama-kelamaan dia mengelak ataupun menghindarkan diri, menjauhi majlis tersebut. Kenapa? Sebab Imam Ibn Jauzi dalam pemerhatian dia mengatakan bahawa kemudian yang biasa mendatanginya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Ini antara pemerhatian yang dibuat oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Sidang hadirin mukminin, jikalau kita lihat kepada tulisan-tulisan Imam Ibn Jauzi ini, kita akan lihat bagaimana para ulama mereka mendapati bahawa Imam Ibn Jauzi dia buat banyak benda-benda yang bagus
bila dia buat pemerhatian ini. Saya nak cerita kepada tuan-tuan bagaimana komen para ulama terhadap hasil kerja Imam Ibn Jauzi. Walaupun pada peringkat awal kuliah kita ini dahulu kita pernah ceritakan tentang soal ini. Baik, antaranya apa yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullahu taala, yang disebut oleh Imam Az-Zahabi berkenaan dengan Imam Ibn Jauzi. Apa kata Imam Az-Zahabi? Imam Az-Zahabi kata Imam Ibn Jauzi satu orang ulama yang hebat dalam bidang tafsir. Dia ni bagus dalam bidang memberi nasihat. Ini benda yang dia buat. Dia buat pemerhatian, observation, dan ini antara benda yang dia bagus. Dan juga dari segi sejarah, bila penilaian yang dia buat dalam bidang sejarah, dia juga berkeahlian dalam bidang hadis, dan dia mempunyai pengetahuan yang sempurna pada matan-matan hadis. Ini kelebihan yang ada pada Imam Ibn Jauzi yang kita mengaji tulisan dia pada malam ni, sebagaimana yang diulas oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ibn Jauzi juga diakui oleh para ulama dalam kemahiran dia memberi nasihat. Siapa yang kata dia ni sangat mahir dalam bidang nasihat? Itu Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Dia nasihat ni tuan-tuan, kita kata ad-dinun nasihah, kan? Agama itu nasihat. Betul lah, agama tu ialah nasihat. Kita memang disuruh untuk memberi nasihat. Nasihat kepada anak kita, nasihat kepada kawan kita, nasihat kepada para pekerja kita, nasihat kepada pemerintah dan sebagainya. Tapi ada orang dia tak pandai dalam bab bagi nasihat ni, kan? Benda patut jadi elok jadi makin teruk. Sebab dia tak pandai nak pujuk orang, dia tak pandai nak bawa kalam-kalam yang baik, dia tak pandai nak trigger kawan tu supaya insaf. Ada orang dia memang tak pandai bercakap ni. Dia bab bercakap ni tuan-tuan, bukan semua orang pandai. Kalau semua orang pandai, pihak masjid tak susah nak cari penceramah, kan? Tapi sebab yang duk berceramah ni bukan semua yang pandai. Ada orang ilmu dia bagus, tapi dia dalam bab ceramah dia tak pandai. Cara dia nak ulas, dia nak olah tu dia tak pandai. Jadi kalau kita panggil dia juga, mengantuk lah, ada yang tidur lah, bosan dan sebagainya, kan? Ada orang dia ada dua-dua. Dia ada ilmu dan dia ada kemahiran dalam bercakap. Ada orang bab cakap bagi kat dia, kan? Kita tak payah bercakap, tapi ilmu orang kata tin kosong. Bunyi je kuat, dalam tu tak ada apa-apa. Jadi Imam Ibn Katsir kata, Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia memang satu orang yang ada kelebihan dari segi bagi nasihat ni. Sebab tu kita belajar kitab dia ni tuan-tuan, Talbis Iblis, yang dikarang oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ada orang kata kita mengaji tak pakai kitab. Tu silap lah. Dia duk komen dalam Facebook tak pakai kitab. Ada kitab, kan? Ada kitab Imam Ibn Jauzi, tajuk dia Talbis Iblis. Jadi apa kata Imam Ibn Katsir? Imam Ibn Katsir kata Imam Ibn Jauzi ni memang dia hebat dari segi bagi nasihat. Sebab tu kitab yang kita mengaji ni tuan-tuan, selain daripada tuan-tuan hadir dalam kuliah-kuliah saya yang dalam mensyarahkan kitab Talbis Iblis, yang bagusnya tuan-tuan tengok YouTube juga, kan? Tengok ustaz-ustaz lain ulas macam mana kitab Talbis Iblis, supaya tuan-tuan boleh banding, tuan-tuan boleh tambah, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Dan pada masa yang sama tuan-tuan baca sendiri, kan? Baca sendiri bagi hadam, digest apa yang ditulis oleh Imam Ibn Jauzi. Kenapa tuan-tuan? Sebab Imam Ibn Jauzi ni, Imam Ibn Katsir kata dia satu orang yang ada kelebihan. Apa kelebihan Imam Ibn Jauzi? Kelebihan dia dalam bidang pidato, dalam bidang syarahan, yang mana tak ada siapa yang boleh mengalahkan dia. Siapa yang kata ni? Imam Ibn Katsir yang kata. Itu kelebihan Imam Ibn Jauzi. Dan dia ni sangat hebat dari segi kaedah nak bersyarah, dia pilih perkataan, dari segi kefasihan dia bertutur, balaghah, ketinggian bahasa dia, macam mana dia susun kalimah-kalimah, bagaimana dia berhikmah, menggunakan kebijaksanaan dalam mempengaruhi para pendengar, bagaimana dia memberi makna-makna
kepada apa yang dia ungkapkan, bagaimana dia approach dia mendekati sesuatu isu-isu yang tertentu dalam realiti kehidupan, bagaimana dia ulas perkataan-perkataan yang mudah untuk difahami. Jadi bila kita baca, bila kita dengar benda yang dia cakap, mudah untuk kita faham apa yang dia maksudkan, kita mudah nak hadam, mudah kita untuk digest apa yang dia kata, dan dia menghimpunkan kalimah-kalimah yang sederhana dalam tulisan-tulisan dan dalam ucapan-ucapan dia. Ini antara kelebihan Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Tapi pada masa yang sama tuan-tuan, Imam Ibn Jauzi ni pun dia tak sunyi daripada kesalahan. Bila kita bercakap tentang orang, kita kena tahu bahawa manusia ni dia ada kesilapan dia. Walaupun dia hebat macam mana sekalipun, apatah lagi kalau dia tidak hebat, kalau dia satu orang yang tidak ada ilmu, bertambahlah kesalahan dan kesilapan dia. Baik, kita tengok tuan-tuan sekalian, apa kata Imam Az-Zahabi? Apa kata Imam Az-Zahabi? Contohnya Imam Az-Zahabi kata, Imam Ibn Jauzi ni alangkah baiknya kalau dia tidak menyibukkan diri dengan takwil dan tidak menyelisihi para ulama salaf. Maknanya ada benda-benda yang dilakukan oleh Imam Ibn Jauzi yang tidak dipersetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan itulah juga yang disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia kata para ulama, ramai para ulama mengingkari Imam Ibn Jauzi, terutamanya dalam masalah takwil dan juga berkenaan dengan syubhah yang berkaitan dengan ahli kalam dan seumpamanya. Jadi apa yang poin yang kita nak cerita tuan-tuan? Yang kita nak ceritanya ialah orang yang alim, para ulama yang hebat, yang terkenal pun ada melakukan kesilapan, kan, ada melakukan kesalahan, dan ulama-ulama pada zaman dia dan juga selepas dia menceritakan kesalahan-kesalahan dia supaya kita mengambil pelajaran daripada kesalahan dia. Jadi malam ni tuan-tuan sekalian, tajuk yang ditulis oleh Imam Ibn Jauzi adalah berkenaan dengan kesalahan para penceramah yang suka membawa cerita-cerita karut, cerita-cerita dongeng yang tak tahu asal usul daripada mana, dengan tujuan untuk lebih menghiburkan para pendengar, dengan tujuan untuk meramaikan orang datang dalam kuliah dia. Kalau orang yang hebat macam Imam Ibn Jauzi pun dia ada silap-silap dia, maka apatah lagi para penceramah yang jahil, kan, para penceramah yang tidak sempat prepare untuk datang ke kuliah, maka dia akan cerita apa sahaja yang dia mau cerita. Maka kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, golongan seperti ini disebut oleh para ulama supaya kita berhati-hati dengan penceramah-penceramah seperti ini. Baik. Antaranya ialah apa yang disebut oleh Ibnu Abi Syaibah. Dia meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Imam Ibn Syaibah? Dia meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Dia kata cerita-cerita ni, dia kata cerita-cerita lam yuqas, dia kata tidak pernah diceritakan dongeng, benda karut, benda yang tak tahu asal usul daripada mana ni, cerita-cerita macam ni tuan-tuan, tidak pernah dibuat pada zaman Abu Bakar Siddiq. Ni Ibnu Abi Syaibah dia bawa diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Dia kata zaman Abu Bakar tak ada cerita-cerita karut ni. Penceramah agama dia bawa cerita, tak tahu dia ambil kat mana, dalam Quran tak ada, dalam hadis Nabi tak ada, kan, dalam kitab-kitab besar muktabar, yang muktabar di kalangan para ulama yang besar pun tak ada. Tiba-tiba para penceramah duk bawa cerita-cerita ni. Maka dia kata zaman Abu Bakar tak ada perangai macam ni, zaman Umar tak ada perangai-perangai yang macam ni, dan zaman Uthman, pemerintahan Uthman pun tak ada penceramah yang style dia bawa cerita-cerita yang tak tahu asal usul daripada mana, yang kita orang Melayu panggil benda dongeng.
Tak tahu dia ambil kat mana. Maka dia kata, sehinggalah dia kata cerita-cerita ini sampai ketika fitnah berleluasa. Bila fitnah berleluasa, kita tak tahu dah tuan-tuan. Orang ramai, orang yang mengaji tak tahu dah asal usul cerita tu, dan tak boleh nak beza yang mana yang betul dan yang mana yang salah. Kita tengok dalam YouTube sekarang, tengok dalam Facebook sekarang, dalam tulisan-tulisan dan sebagainya, sampai orang awam tak tahu dah yang mana satukah cerita yang betul dan yang mana satukah cerita yang palsu. Ini benda jenayah yang dilakukan oleh para pendakwah yang jahil. Tuan-tuan, saya dah sebut dah tadi, bukan niat kita nak memburuk-burukkan para penceramah, bukan niat kita nak memburuk-burukkan guru-guru agama, para pendakwah, tapi inilah sikap yang diambil oleh Imam Az-Zahabi bila dia tengok tuan kitab yang kita mengaji malam ni, Imam Ibn Jauzi, buat silap. Dia sebut dalam tulisan dia, Siyar A'lamin Nubala, disebut. Imam Ibn Kathir sebut, Imam Ibn Rajab Al-Hambali sebut, supaya kita ambil pelajaran. Sebab kita manusia, kita tidak sempurna, kita tetap melakukan kesilapan. Maka tugas kita memperingatkan kepada manusia akan kesilapan-kesilapan itu. Baik, timbul persoalan, kenapa ada guru-guru agama, kenapa ada para penceramah, para pendakwah, selebriti, tak kira lah kita guna gelaran imam muda ke, PU ke, ustaz ke, kita panggil apa sahaja orang-orang yang macam ni. Kenapa ada golongan yang macam ni yang bawa cerita yang kita tak tahu cerita tu asal daripada mana? Kita dongeng. Dalam Quran tak cerita, dalam hadis Nabi tak cerita, kan? Dalam kalangan ulama-ulama besar, mazhab pun tak ada, tiba-tiba dibawa, dipopularkan oleh para penceramah yang macam ni. Kenapa benda ni boleh berlaku? Maka sidang hadirin mukminin, para ulama menyenaraikan sebab-sebab, the causes. Apa dia punca dia, penyebab benda ni boleh berlaku dalam masyarakat kita, di kalangan guru-guru ataupun para penceramah dan seumpamanya. Apa dia? Nombor satu, kerana mereka tidak ada kemampuan untuk menguasai Al-Quran dan hadis. Ini nombor satu. Tak mampu. Cuba hafal, tak boleh hafal. Nak baca, nak terangkan kepada orang pun tak mampu. Nak rujuk kitab tafsir mana pun tak mampu. Apatah lagi masa zaman belajar dulu, kena pula jenis kaki ponting kelas, kan? Bukan masuk kelas pun. Masa ustaz mengajar kat depan, tok guru mengajar kat depan, dia duduk main baling getah pemadam, kan? Dia bukan mengaji. Maka dia tidak ada keyakinan diri, dia tak ada dapat ilmu, dia tak dapat penguasaan ilmu tadi. Walaupun dia melalui proses pembelajaran, menyebabkan dia kekok apabila dia menjelaskan tentang sesuatu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bila dia nak cakap tentang hadis, syarah hadis dan seumpamanya, hukum-hukum hadis, dia tak mampu nak cerita sebab dia tak kuasai benda tu. Itu realiti dia, tuan-tuan. Saya sebut satu contoh dekat tuan-tuan. Saya bila masuk ke fakulti undang-undang dan syariah, tuan-tuan boleh cek dengan kawan-kawan, anak-anak ataupun siapa-siapa, mana-mana ustaz yang belajar syariah dan juga undang-undang di universiti, tuan-tuan boleh cek. Siapa yang ambil undang-undang combine dengan syariah ataupun syariah sahaja, kan? Dia akan belajar subjek ataupun mata pelajaran seperti yang dipanggil sebagai ayatul ahkam, kan? Wal ahadithul ahkam. Itu antara subjek yang dia kena belajar. Macam saya pun bila masuk ke fakulti undang-undang ataupun disebut sebagai kuliah of law di UIA, kita ada subjek ni, al ayatul ahkam wal ahadithul ahkam.
ataupun dalam English ini disebut di Quranic verses on law dan juga hadis on law, iaitu kita belajar tentang ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hukum hakam agama. Kita belajar tentang hadis-hadis hukum, iaitu hadis yang berkaitan dengan hukum hakam agama. Jadi sesiapa yang keluar dari fakulti undang-undang dan syariah, dia akan ada, sepatutnya dia akan ada kebolehan untuk bercakap tentang dalil daripada Quran dan dalil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab sumber utama syariah adalah Quran dan hadis. Jadi kalau engkau berceramah, engkau bercakap tentang agama, tapi engkau tak boleh ulas ayat Quran, engkau tak boleh syarah hadis, itu menunjukkan bahawa engkau tempang dalam pengajaran agama. Engkau tak mampu. Sebab benda ni yang paling penting. Ilmu ni tuan-tuan, yang paling penting ialah ilmu yang daripada Quran dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan apa kata Umar Khattab? Umar Khattab dia ulas tentang orang hak macam ni. Orang yang lemah dalam menguasai Quran, orang yang lemah dalam menguasai hadis, sehingga dia tak boleh nak cakap pasal tafsir Quran, dia tak boleh nak cakap tentang syarah hadis, ataupun hadis tu sahih ke apa ke, dia tak boleh nak cakap. Maka apa kata Umar? Apa kata Umar? Orang yang tak boleh bercakap pasal Quran, tak boleh bercakap pasal hadis, dia kata hadis-hadis melemahkan mereka sehingga mereka tidak mampu menghafalnya. Hadis tu sendiri melemahkan orang tu. Orang tu sendiri dia tidak ada confident untuk bercakap tentang sesuatu hadis. Tuan-tuan, saya tak kata saya bagus sangat, dan saya percaya ustaz lain-lain pun bukanlah sempurna sangat, tapi sekurang-kurangnya kita bersedia sebelum kita kuliah, sebelum kita ceramah, baca dulu, rujuk balik kitab-kitab yang kita mengaji dulu. Zaman kita mengaji di universiti, tengok dalam YouTube apa ustaz lain ulas tentang tajuk sama yang kita nak bercakap. So kita double check dan triple check apa yang kita nak ajar kepada masyarakat, barulah kita dapat meminimalkan kesalahan. Nak hapuskan kesalahan 100% tak boleh, sebab kita manusia. Selagi nama kita manusia, kita tetap melakukan kesalahan. To err is human. Melakukan kesalahan tu adalah perangai manusia. Tapi to err is human ni tak ada dalam Sahih Bukhari, jangan cari. Yang tu orang putih punya ungkapan, kan? Buat salah ni memang perangai manusia. Yang ni semua kita akui, tuan-tuan sekalian. Maka kita nak hapuskan 100% kesalahan tak boleh. Tapi yang kita boleh buat ialah meminimalkan kesalahan, kan? Dengan cara double check, triple check, rujukan-rujukan kita dan seumpamanya. Kemudian dalam surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala menyebut inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Quran ni tuan-tuan, wahyu ni, kalamullah ni, dia qawlan thaqila, qawlan thaqila, dia adalah perkataan yang berat. Maka bukan mudah untuk orang yang jahil untuk menguasai Quran. Dia kena mengaji, baru dia boleh faham Quran tu, baru dia boleh kuasai. Jadi ini antara apa yang diingatkan oleh para ulama kepada kita. Maka sesiapa yang menjadi penceramah, yang suka bawa cerita-cerita karut, cerita yang tak tahu asal usulnya dan sebagainya, maka penceramah yang macam ni dia akan gagal menguasai Quran, dia akan gagal menguasai hadis, dan kita boleh tengok dia susah nak petik ayat Quran dan dia susah nak petik hadis-hadis Nabi. Sedangkan zaman sekarang senang tuan-tuan. Kita ada laptop, kita ada smartphone, kita ada pelbagai gadget yang boleh bantu kita. Kod-kod kita tersilap, kod-kod kita
terlupa apa yang kita hafal dan sebagainya. Maka bagi orang yang ada kesungguhan, dia akan guna semua teknologi ini, gadget ini untuk bantu dia menyampaikan ilmu yang benar. Jadi itu yang diingatkan para ulama kepada kita. Maka apabila mereka tidak membawa ayat Quran, mereka tidak rujuk kepada tafsir-tafsir yang muktabar, bila mereka tidak bawa hadis-hadis Nabi, dan mereka tidak rujuk syarah-syarah kitab syarah hadis. Kalau Sahih Bukhari contohnya, dia tak rujuk kepada Fathul Bari Imam Bukhari sebagai Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kalau Sahih Muslim, dia tak rujuk kepada kitab-kitab syarah kepada Sahih Muslim, kan, seperti syarah yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka apa yang dia akan isi dalam ceramah dia? Sudah tentu dia akan isi dengan cerita-cerita yang kita tak tahu dia ambil daripada mana. Itu yang akan berlaku apabila dia tidak ada usaha untuk mengisi konten kuliah dia itu, kandungan kuliah dia itu dengan sumber yang sahih daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia bawa cerita-cerita dongeng ni, siapa nak perbetulkan dia? Kalau Quran kita boleh cek, kalau hadis Nabi kita boleh cek, dalam Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke kita boleh cek, kan, dalam apa, kan, Musannaf Ibn Abdul Razak dan sebagainya kita boleh cek, dalam Muwatta Imam Malik kita boleh cek. Tapi kalau dia cerita dongeng, nak cek kat mana? Nama pun dongeng, benda dongeng, kita nak cek macam mana? Jadi ini antara punca nombor satu, faktor nombor satu yang disebut oleh para ulama. Yang keduanya ialah kenapa mereka suka bawa cerita-cerita karut, cerita-cerita dongeng ini. Maka para ulama menyebut nombor dua ialah kerana dia ingin menarik perhatian manusia kepada dia. Dia nak buat benda pelik sikit daripada kebiasaan ustaz-ustaz lain duk buat. Kalau ustaz lain dia mulakan dengan ayat Quran dulu, kan, dia baca terjemahan, dia cerita tafsir. Kalau ustaz lain dia bawa hadis, kan, ataupun dia bawa matan kitab, huraian dan sebagainya, maka cara macam tu dah biasa dah. Jadi dia nak buat cara pelik sikit, lebih unik, dia buat dengan bawa cerita-cerita pelik yang tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis dan tak ada dalam kitab. Tuan-tuan, satu sahabat Nabi, nama dia Tamim Ad-Dari, kan, Tamim Ad-Dari. Siapa dia Tamim Ad-Dari ni, tuan-tuan? Tamim Ad-Dari ni satu sahabat Nabi yang kalau tuan-tuan belajar tentang Dajjal, macam mana asal usul Dajjal ni manusia ke bukan manusia ke, Dajjal ni sudah muncul ataupun belum, maka tuan-tuan pasti akan berjumpa dengan nama sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Hadis-hadis berkenaan dengan Dajjal mesti ada tuan-tuan akan jumpa. Bila tuan-tuan mengaji pasal hadis-hadis berkenaan dengan Dajjal, sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Baik. Apa kata Tamim Ad-Dari? Tamim Ad-Dari dia kata kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata da'ni, dia kata biarkan aku, dia kata, kan, biarkan aku. Dia suruh Umar, biarkan dia. Dia kata ud'u Allah. Dia kata aku minta kepada Allah. Dia kata, kan, dia kata minta dengan Allah, kan, minta dengan Allah dan bawakan. Dia kata minta dengan Allah dan bawakan cerita dan ingatkan manusia. Itu kata Tamim Ad-Dari kepada Umar Khattab. Umar ni, tuan-tuan, bila Tamim kata kat dia tinggalkan dia, lepas tu dia suruh mintalah dengan Allah, kan, mintalah dengan Allah, lepas tu bawa cerita-cerita kepada manusia dan bagilah peringatan kepada manusia. Bila Umar dengar macam tu, itu yang disebut oleh sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Lepas tu Tamim ni pula dia ulang balik benda tu, kan, dia ulang balik. Lepas tu Umar kata, anta turidu an taqula
ana Tamim ad-Dari fa'arifuni, dia kata aku takkan setuju, dia kata Umar kata aku takkan biarkan kamu, aku takkan setuju, aku takkan biarkan kamu. Bila kamu nak kata, kamu nak bagi tahu kepada manusia, wahai manusia, kamu nak bagi tahu ana Tamim ad-Dari, kamu nak bagi tahu aku ni Tamim ad-Dari, dia kata, maka nak suruh manusia ni kenal dia. Dia kata tak boleh, dia takkan benarkan cara itu dilakukan oleh Tamim ad-Dari. Umar kata kepada Tamim, maksud dia tuan-tuan, bila kita bawa pelajaran-pelajaran agama ni, Umar Khattab tidak setuju dengan cara yang dibuat oleh Tamim ad-Dari. Dia kata bila kita nak bawa peringatan kepada manusia, benda paling utama yang kita kena letakkan prioriti yang paling atas adalah cerita-cerita agama yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi. Bukan cerita gunung ledang, bukan cerita gunung tahan, bukan cerita tak tahulah apa semua Nabi Adam turun kat mana yang tak ada dalam kitab yang muktabar dan sebagainya, yang cerita yang kita tak tahu, yang tak pernah dibawa oleh ulama-ulama besar, tapi sebab atas alasan ada kitab-kitab kecil dan sebagainya, kita bawa cerita-cerita macam tu. Tuan-tuan, utamakanlah yang utama. Kenapa kita nak besar-besarkan benda yang tidak diutamakan oleh para ulama? Dan para ulama dia mengutamakan Quran, kemudian hadis-hadis Nabi. Itu cara yang betul yang disebut oleh yang mana Umar tidak bersetuju dengan Tamim. Sebab tu dia kata anta turidu an taqula ana Tamim ad-Dari, nak mempopularkan diri, nak bagi tahu aku ni Tamim ad-Dari, ni cerita aku. Tak boleh kan. Umar Khattab tidak setuju dengan cara yang macam tu. Samalah juga tuan-tuan sekalian, apabila Abul Fadl Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, bila dia komen tentang apa yang berlaku, conversation yang berlaku antara Umar dengan Tamim ad-Dari, maka apa kata Al-Iraqi kata, kalau kita tengok cara Umar dengan sahabat Nabi yang bernama Tamim ad-Dari ni, dia kata cara Umar membantah dan mengkritik Tamim ad-Dari, dia kata sedangkan Tamim ad-Dari ni satu sahabat yang adil, satu sahabat yang ada trustworthy, yang sangat-sangat layak untuk dipercayai. Maka Al-Iraqi kata kalaulah dengan Tamim ad-Dari pun Umar Al-Khattab bantah dan tak setuju, cuba bayangkan kalau tabi'in. Ni sahabat dengan sahabat ni. Sahabat dengan sahabat pun Umar tak setuju. Maka Al-Iraqi kata, cuba bayangkan kalau dengan sahabat Nabi pun Umar tak setuju. Cuba bayangkan kalau dengan tabi'in. Turun lagi dengan tabi'in. Lepas tu turun sampai kita sekarang tuan-tuan, kita tabi'in yang keberapa? Ada kita ni tabi'in yang nombor berapa? Tak ada. Kita bukan tabi'in kita bukan apa pun. Tak termasuk dalam salafus salih. Kita ni orang awam, orang biasa yang dah 1400 tahun lebih daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita ni memandai-mandai bila bercakap bab agama, bawa riwayat yang tak tahu datang daripada mana. Pi cerita dalam YouTube, pi cerita dalam kuliah agama, dalam masjid, kata dia ada ilmu lain yang lebih tinggi daripada Quran. Saya tepuk dahi tuan-tuan. Ada ilmu lain hak lebih tinggi daripada Quran. Dia kata Quran, lepas tu hadis. Sebenarnya dia ada satu lagi ilmu hak lebih tinggi daripada Quran, iaitu bila ilmu tu direct daripada Allah kepada kita. Hak ni kita dah pening dah tuan-tuan. Kita dah pening dah ni. Tergamak satu orang guru agama, penceramah, mengajar kepada orang, kononnya ada ilmu lagu ni yang dia panggil sebagai ilmu laduni. Yang tu ada kuliah saya cerita pasal ilmu laduni. Malam ni kita sebut sikit. Dan dia kata ilmu ni lebih utama daripada apa yang ada dalam Quran. Yang kita heran,
ada murid-murid yang pertahankan guru macam ni. Tuan-tuan, Umar Khattab tak setuju dengan sahabat Nabi. Saya dah cerita di awal kuliah tadi, tuan-tuan. Imam Az-Zahabi pun dia kritik penulis kitab ni, tuan-tuan, Imam Ibn Jauzi. Walaupun Imam Ibn Jauzi dipuji oleh Az-Zahabi, Az-Zahabi puji dia bidang tafsirnya, dalam bab hadisnya, dalam bab hafal matan hadis apa semua. Itu kelebihan yang ada pada Imam Ibn Jauzi dalam bagi nasihat, dia punya balaghah dia. Tapi kesilapan tetap kesilapan. Imam Ibn Katsir puji Imam Ibn Jauzi, tapi kesilapan Imam Ibn Jauzi tetap dikritik oleh Imam Ibn Katsir. Ini sikap yang betul, tuan-tuan. Jangan sebab guru kita taksub terima bulat-bulat telan apa sahaja yang disebut oleh guru kita, penceramah ataupun siapa-siapalah. Tak boleh. Mana mungkin, tuan-tuan, kita nak bagi tahu ada ilmu lain lebih daripada Quran. Yang kita heran sampai sekarang pihak berkuasa agama tak ambil tindakan apa-apa. Yang ni yang kita heran. Cuba tuan-tuan bayang, Quran ni wahyu, revelation. Tu Quran. Daripada siapa? Daripada Allah. Lepas tu dia turun kat siapa? Kan kita mengaji kan, ulumul Quran. Cuba ingat balik zaman kita duduk mengaji di ulumul Quran. Quran tu dia turun nak bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Allah, lepas tu Jibril, lepas tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan malaikat ni, tuan-tuan, malaikat yang paling utama adalah Jibril alaihi salam. Di kalangan manusia, tidak ada manusia yang lebih utama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata tidak ada ilmu lain yang lebih hebat dan lebih utama daripada Quran. Maka kalau ada penceramah yang mai cerita kepada kita ada ilmu lain, tak kiralah nama laduni ke nama apa, bak label dia nak bagi nama apa terpulang, tapi kalau dia kata ada ilmu lain yang lebih utama daripada Quran, itu adalah ajaran sesat. Itu adalah ajaran sesat. Mudah je, tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan pergi tanya para ulama sebab apa sesat, cuba tuan-tuan fikir dengan logik dulu, dengan akal kita dulu. Sebab apa sesat? Laduni ni direct Allah Ta'ala kepada kita. Kalau ikut dia cerita tu lah dalam YouTube, direct Allah bagi kat kita, tak ada hijab apa-apa. Tuan-tuan, kita tu siapa? Kita tu siapa? Cuba bagi tahu kat orang kita tu siapa. Takkanlah ilmu yang Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia makhluk di alam ini, yang paling Allah Ta'ala kasih, tiba-tiba kita pula hak dapat ilmu lebih hebat daripada Quran. Hak ni, tuan-tuan, betul-betul karut. Tapi hak karut ni lah ramai anak murid, ramai view. Dia nak cerita sangat view 7,000 kan, view 6,000. Heran saya, tuan-tuan, dengan manusia hari ni sampai tak boleh beza, boleh angguk lagi tu. Saya kalau orang Pulau Pinang boleh terima ilmu lagu ni, saya tak adalah pelik sangat. Tapi kalau orang Kelantan, tuan-tuan, boleh terima ilmu lagu ni, saya pelik. Pondok Pasir Tumbuh tu duk ada dekat di Kelantan. Banyak pondok dekat Kelantan tu. Orang Penang duk pergi Kelantan, orang Kedah duk pergi Kelantan. Ramai orang yang menjadi ulama yang datang dari Kelantan, yang melalui pengajian pondok di Pasir Tumbuh dan sebagainya, Sungai Durian, banyaklah pondok-pondok tu. Lubuk Tapah apa, macam-macam pondok yang duk ada, tuan-tuan sekalian. Tapi yang duk mengaji ni sampai diperbodohkan macam tu sekali, ini kita tak terbayang dalam fikiran kita.
Patutnya tuan-tuan, kalau ada guru kita atau penceramah depan ni, atas meja ni, duk kata ada ilmu lain hak lebih tinggi daripada Quran, patut ada bangkit seorang bantah apa yang disebut oleh guru berkenaan, penceramah tersebut. Bantah. Takkan kita nak biarkan ajaran sesat macam tu disebarkan dalam majlis ilmu, dalam masjid, dalam pondok? Kita nak biarkah ilmu yang sesat macam tu? Ni dak semua senyap, angguk, sokong pula tu. Itu kita geram. Ni tuan-tuan, bila kita mengiyakan semua benda yang dia cakap, maka dia makin melampau dalam bercakap tentang ilmu laduni ataupun yang seumpama dengannya. Faktor seterusnya, pasal apa boleh ada benda-benda macam ni tuan-tuan? Pasal itu benda yang orang suka. Dia ikut trend. Dia tengok keinginan orang apa dia. Dia ikut siapa yang jemput dia. Ustaz ceramah malam tu dekat masjid tu sedap, ustaz buat macam tu. Jadi kalau hak jenis tolol lah tuan-tuan. Dia ikut je lah. Pasal apa? Dah sebab kawan hak jemput tu yang duk bagi duit, yang bagi sumbangan, bagi apa, semua dia ikut. Kita kena ada stand tuan-tuan. Bukan kata kita tak boleh ikut. Saya sendiri pun tuan-tuan, pergi mana-mana, orang jemput saya tanya dulu, nak ceramah tajuk apa, kuliah kitab apa, isu apa nak bercakap. Tapi janganlah kita ikut bulat-bulat. Hak mana boleh ikut, hak mana munasabah yang sesuai dengan Quran dan hadis, kita ikut. Tapi hak mana melampau tuan-tuan, kita tak boleh nak ikut. Tak boleh. Ada satu tempat, saya minta maaf lah, benda ni sensitif, tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan, saya bukan ikut semua benda. Ada satu tempat masjid, dia jemput saya pergi kuliah. Saya pergi. Masa sebelum kuliah dia bagi tahu, ustaz, boleh tak ustaz tolong buat pengumuman? Ustaz buat pengumuman, minta collection derma. Lepas tu saya kata kat dia, saya kebiasaannya saya tak suka buat pengumuman derma. Sebab saya tak mau berkait dengan saya. Jadi eloknya pengerusi ataupun AJK masjid lah. Saya orang luar. Kenapa saya pula nak buat pengumuman? Lepas tu AJK tu bagi tahu dekat saya, dia kata tak. Dia kata kalau kami buat pengumuman, orang bagi sikit. Kalau ustaz, macam ustaz ni yang ada nama, dia kata saya ada nama lah. Saya rasa saya tak ada nama pun. Dia kata ustaz yang ada nama macam ustaz ni, dia kata biasanya orang bagi banyak, dia kata. Saya pun logik lah juga, dia kata kan, mungkin lah kita sama-sama, kita bila minta derma, orang kata hang ni macam tu. Kalau ustaz jauh, mungkin lah, okey lah, saya kata okey lah. Saya pun buat pengumuman kan. Biasalah bila kita buat pengumuman nak minta sumbangan orang ramai ni, bacalah ayat Quran sikit pasal sumbangan, pasal sedekah, pasal infak, baca hadis sikit, ceritalah pahala-pahala apa semua. Maka dapatlah, saya tak ingat, lebih kurang 7,000 ke saya tak silap dapat. AJ kita punya seronok tuan-tuan. Dia kata, oh ustaz, collection kita malam ni lebih kurang sama macam collection Ustaz Abdul Khairi. Dia kata hari tu Ustaz Abdul Khairi main sini, dia kata dapat banyak ni juga. Dia seronok tuan-tuan, dia seronok. Tak apalah, kita tengok orang seronok, kita pun seronok juga. Lepas tu bila nak balik, dia bagi duit dekat saya. Sedangkan duit yang kita kata jemputan ceramah tu dah bagi dah. Saya kata kat dia, ni duit apa? Dia kata ni duit komisen untuk ustaz. Komisen tuan-tuan. Komisen. Saya kata saya ni tak pernah amalkan. Kalau saya minta derma untuk siapa-siapa, malapetaka ke, tabung ke, dana apa ke, saya tak pernah ambil komisen. Hak mana saya collect, orang bagi kat saya ke apa ke, pesan ke apa ke, banyak tu lah saya bagi kepada tempat yang diamanahkan itu. Dia kata tak apa ustaz ambil. Dia kata macam, saya dah tak sedap hati. Saya dah tak sedap hati tuan-tuan. Apa yang berlaku selepas tu, tak apalah. Kali kedua dia panggil pula, mungkin sebab collection itu banyak, dia panggil pula. Dia ulang benda sama. Dia kata, ustaz boleh tak buat pengumuman macam hari tu? Macam hari tu. Saya dah tak syok kan, sebab bila dia nak bagi komisen kat saya tu, saya rasa macam hati saya dah tak selesa lah, dah tak selesa. Saya pun buat pengumuman secara apa, sambil lalu, cincai lah kita kata, cincai.
saya tidak bersungguh sangat dalam pengumuman tersebut. Maka apa yang berlaku tuan-tuan, dapatlah lebih kurang collection 300. Hari itu 7,000, hari ni 300. Muka dia berubah. Lepas tu masa nak balik tu, masuk dalam kereta tuan-tuan, AJK tu datang ke kereta saya, dia campak duit tu. Duit hak 300 dia campak, dia kata, "Ustaz ambil," dia kata. Duit dia campak tu, sebahagian duit tu jatuh sampai atas jalan. Saya kata, apa salah saya sampai AJK masjid ni dia tak puas hati tu. Mungkin dia tak puas hati, dia tengok cara saya buat pengumuman tu sambil lewat tak macam yang first, ataupun mungkin dia tak puas hati sebab dapat 300 je collection. Tuan-tuan, ini contoh yang saya sebut kepada tuan-tuan bukan dengan tujuan untuk mengaibkan sesiapa, tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kita hidup atas dunia kena amanah. Jangan duk ikut orang. Oh, sebab dia pengerusi, kena ikut dia walaupun dia buat benda salah. Oh, dia AJK, kena ikut dia sebab dia AJK. Dia ustaz, dia penceramah, takkan dia tak tahu? Tak boleh. Kita kena buat judgement berdasarkan kepada ilmu kita. Kalau kita rasa tak betul, tak betul lah. Walaupun dia AJK ke, dia ustaz ke, dia tok guru ke, kita akan dihukum berdasarkan kepada ilmu kita, keyakinan kita, dan kita tahu benda tu salah, takkan kita nak buat. Maka kita jangan terikut-ikut dengan cara yang macam ni, salah tuan-tuan. Maka perkara yang macam ni lah yang disebut oleh para ulama. Dia kata, maka orang yang suka kepada cerita-cerita dongeng kerana dia memang tidak suka mendengar nasihat. Dia tak suka. Manusia ni ramai tak suka dengan nasihat. Ramai tak suka orang cerita kat dia yang ni halal, yang ni haram, berdasarkan dalil-dalil agama. Dia tak suka. Kata ni haram, Quran kata macam ni, hadis kata macam ni. Jadi orang ramai tak suka benda-benda yang macam ni. Dia suka kalau dengar cerita-cerita pelik-pelik. Tu dia suka. Cerita wali yang tak tahu wali mana, yang tu dia suka. Kan, cerita orang yang kasyaf, yang nampak benda yang pelik-pelik, yang tak ada siapa yang boleh sahkan cerita tu, benda tu ramai orang suka. Maka inilah yang menggalakkan cerita-cerita dongeng disebarkan dalam masjid. Jadi kita jangan biarkan benda-benda macam ni. Maka para penceramah ini, dia rasa seronok apabila dia melihat ramai orang yang kagum dengan cerita-cerita yang dia bawakan. Maka ada 3 perkara, kan, yang ada 3 perkara yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan orang yang suka kepada benda-benda yang pelik, yang dongeng ni. Iaitu yang pertamanya, dia kemudiannya akan banyak bercakap dengan perkara yang kemudiannya merendahkan agama dia. Ini nombor 1. Orang yang suka bawa cerita dongeng, cerita karut-karut ni tuan-tuan, akhirnya apa yang berlaku dekat dia? Dia akan banyak bercakap benda-benda yang kemudiannya menghina agama dia sendiri, yang kemudiannya akan merugikan agama dia. Ini yang akan berlaku kepada orang yang banyak bercakap benda-benda yang dongeng. Yang keduanya, apa akan berlaku kepada dia? Dia akan jadi ujub, takjub diri dia sendiri. Dia rasa bangga, dia rasa dia ada kelebihan. Kan, orang lain tak reti apa, orang lain tak tahu apa. Kan, orang lain follower sikit je, orang lain mengaji sikit je, murid yang mengaji dengan dia ramai. Ini akan datang perasaan-perasaan yang macam tu. Kan, kemudian akhirnya dia akan suruh manusia buat benda yang dia sendiri tak sanggup untuk dia lakukan. Dia akhirnya apa yang akan berlaku tuan-tuan? Orang yang suka tipu ni, suka bawa cerita dongeng, dia akan suruh orang buat benda yang dia sendiri tak sanggup. Contoh apa tuan-tuan? Contoh macam cerita ulama Syiah. Ulama Syiah nikah mutaah. Tuan-tuan tahu nikah mutaah? Kan? Nikah sekejap kan? Nikah 1 jam, 1 hari. Nikah mutaah. Nikah mutaah ni tuan-tuan, antara nikah mutaah ni ialah ulama-ulama Syiah, dia boleh nikah dengan perempuan-perempuan lain. Dia nak. Tapi orang biasa ni tak boleh nikah mutaah dengan anak-anak dia. Tak boleh pula anak dia. Tengok. Dia menikah dengan anak orang secara mutaah boleh.
Tapi orang lain nak menikah dengan anak dia, dengan isteri dia, tak boleh. Itulah Syiah. Yang kita kata sesat tu pasal apa? Oh, sebab muta'ah, nikah muta'ah. Tak boleh, tuan-tuan. Nampak sangat mereka menghalalkan zina dengan menggunakan istilah-istilah agama. Kan, tak boleh. Kan, benda ni telah disebut oleh para ulama yang mengatakan bahawa hukum nikah muta'ah walaupun asalnya memang dibenarkan ketika perang dahulu, tapi kemudiannya telah mansukh, kan, telah dibatalkan. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata manusia yang bohong ni, yang bawa cerita-cerita karut marut ni, yang paling teruknya ialah orang yang duk bawa cerita-cerita karut ini, dia akan meminta-minta harta manusia dengan dia duk cipta cerita-cerita karut. Ini perangai dia orang. Dia akan bawa cerita ni, lepas tu nanti ceramah lain dia bawa cerita lain pula, sebab dia nak manusia suka kepada cerita-cerita yang dia bawa. Jadi sidang hadirin mukminin, sebagai kesimpulan kepada kuliah kita pada malam ni, tidak adalah kisah yang paling baik, cerita yang paling baik, nasihat yang paling baik, melainkan nasihat, cerita, kisah yang ada dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak selain daripada tu yang tak dapat disahkan betul atau salah, itu adalah cerita-cerita yang boleh menyebabkan kehinaan kepada agama kita, yang boleh merosakkan agama kita. Baik. Selain daripada itu, perbuatan ini juga akan menyebabkan manusia kurang melihat kepada Quran, kurang melihat kepada hadis-hadis Nabi, sebab disibukkan dengan cerita-cerita yang tak tahu asal usul daripada mana. Kemudian membiasakan manusia dengan cerita macam ni menyebabkan manusia ni berlebih-lebihan dengan benda-benda khayalan, benda yang tak tahu, kan? Itu tak dibenarkan dalam agama. Selain daripada itu, kita biarkan cerita-cerita dongeng ini menyebabkan manusia memandang remeh kepada ulama-ulama besar, ulama-ulama muktabar. Kita bawa cerita-cerita dongeng ni, tuan-tuan, yang kita tak tahu, ambil kata konon ada dalam kitab yang kecil-kecil. Akhirnya manusia sibuk dengan benda-benda macam ni dan tidak peduli apa yang ada pada kitab-kitab mu'tamad mazhab, kan, apa yang ada dalam kitab-kitab muktabar. Kemudian perbuatan mereka ini menipu orang ramai. Akhirnya bila orang tanya masalah agama dekat dia akan bagi fatwa-fatwa yang salah, sebab dia tidak ada credibility, kan, dia tidak ada penikelayakan untuk bercakap tentang soalan-soalan itu, dan dia akan reka jawapan. Jadi itu bahaya kepada agama. Dan golongan ini juga, tuan-tuan sekalian, kemudiannya dosa yang mereka lakukan adalah kerana mereka akan sering kali menggunakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu'. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok dalam YouTube banyak, kan, bila dia bercakap, dia baca hadis apa semua, tuan-tuan cek, tuan-tuan akan jumpa banyak hadis-hadis yang dihukum maudhu', yang dihukum palsu oleh para ulama. Pasal apa? Sebab orang yang suka bawa cerita dongeng ni, dia tidak ada rasa bersalah kalau dia bawa hadis yang dia tak cek. Sebab dia tak peduli, dah cerita dongeng pun dia boleh bawa, cerita yang tak ada asal usul pun dia boleh bawa. Kenapa dia nak peduli hadis tu darjat dia apa? Tapi bagi orang yang concern dengan cerita ni betul tak betul, maka dia ada concern, dia peduli dia kepada hadis. Dia takut bawa silap hadis ni dhaif ke, dhaif jiddan ke, maudhu' ke, hasan ke. Itu antara kesedaran yang ada kepada manusia yang cintakan kepada kebenaran. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama menjernihkan agama kita, kita filter, kita tapis. Dan bukan niat saya nak hina sesiapa, bukan niat saya nak memperlekehkan sesiapa. Saya sekadar mengikut jejak langkah Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Katsir dan ulama-ulama lain. Yang mana salah, kita kena berani kata salah, walaupun orang tu orang yang kita hormat, orang yang kita kagum, orang yang kita sayang, saudara seagama kita sendiri. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Allah lebih kita sayang daripada
kawan-kawan kita sendiri, kan? Rasul dan kebenaran itu lebih kita sayang berbanding dengan perkara-perkara lain. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.